Assalamualaikum, selamat pagi. Bersiaran bersama kami di Malaysia hari ini. Kita kena cakap benda ni Pejam celik dah masuk bulan Disember dah ni. Sedar tak sedar kita dah berada di bulan Disember, hampir kepada penghujung tahun 2023. Kami juga mengharapkan hari anda hari ini, di hari Jumaat, orang kata rajanya hari ini, baik-baik saja. Apa saja yang anda lakukan ini ada keberkahan dan juga keberkatannya. Betul. 1 Disember 17 Jamadil Awal 1440 Hijrah, temankan kami berdua, Nami Suan dan juga Rina Hazrina Kasim bersama dengan anda untuk hari ini. Kita banyak perkara kami nak bawakan. Antaranya terlebih dahulu kita nak berikan perkongsian terkini yang berlaku dalam negara kita, dan ini tanggungjawab kita lah untuk memberikan berkenaan dengan update perkembangan cuaca semasa di bandar-bandar utama. Kebanyakan di ibu kota ataupun bandar utama semuanya cerah, kecuali di Kota Kinabalu mungkin hujan pada ketika ini. Di Sabah, di Senai, di Johor juga dilaporkan hujan sampai jam 10.30 pagi nanti. Okey, itu berkenaan dengan ramalan cuaca pagi ini. Tapi kita nak lihat juga amaran hujan lebat berterusan yang mana melibatkan dua negeri. Seperti biasa kita tahulah Kelantan dan juga Terengganu baru-baru ini dilanda banjir. Dan ini amaran untuk kedua negeri ini di Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bacok, Machang dan Pasir Putih. Manakala di Terengganu pula di Besut, Setiu dan Kuala Nerus. Dari hari ini, bermulanya hari ini sehingga 3 Disember. Jadi berhati-hati bagi mereka yang berada di lokaliti ini. Lakukan persediaanlah kalau sebarang kemungkinan berlaku. Dan berapa lokasi di Johor Bahru dilanda banjir kilat difahamkan pada ketika ini oleh Angkatan Pertahanan Awam melalui perkongsian di Facebook. Banjir kilat berlaku di Kampung Nusa Damai dan Jalan Masai Lama Pasir Gudang serta Kampung Paya Kenangan di Johor Bahru. Jadi ini difahamkan kerana berpunca daripada hujan lebat yang turun melebihi 2 jam bermula dari 1.30 pagi tadi. Diharapkan segalanya baik-baik saja. InsyaAllah. Semua juga jaga diri, jaga barang-barang yang penting, dokumen-dokumen yang penting juga perlu diselamatkan bersama juga ya. Dan ini antara video perkongsian di media sosial yang kami dapatkan untuk anda di Pasir Gudang. Ini banjir kilatnya yang berlaku. Nampak juga Angkatan Pertahanan Awam yang membantu orang untuk berpindah pada keadaan seketika. Tapi difahamkan pada ketika ini air sudah mula surut lah. Dan kita kena ambil maklum jugalah tentang keadaan keselamatan di sana. Baik, itu di Johor Bahru. Kita juga nak kongsikan pagi ini berkenaan dengan saya kalau bab-bab ni memang okey, lulus. Okey, ini rang Undang-Undang Kawalan Produk Merokok diluluskan. Kalau sebelum ini kita melihat adanya mungkin perbentangan ini mendapat kata daripada suara-suara sebelum ini yang tidak bersetuju, tetapi hari ini sudah pun diluluskan. Namun sebenarnya adalah sebalik kontroversi pembentangan ini yang dibuat, dan pembentangan dah masuk kali kedua ini di mana menggugurkan klausa generasi penamat rokok. Kalau sebelum ini memang generasi GEG lah. Tetapi ditukar kepada yang bukan yang bukan merokok lah, iaitu orang belum dewasa, digantikan untuk undang-undang yang baharu ini. Ya, dan seterusnya satu lagi update yang kita ingin bawakan berkaitan dengan gencatan senjata yang berlaku di antara pihak Hamas dan juga Israel. Dan Hamas bersedia melanjutkan gencatan senjata demi menyelesaikan pertukaran tebusan. Dan semalam saya tengok update di media sosial juga mengatakan bahawa minit-minit terakhir lah, jam-jam terakhir untuk gencatan senjata ini tamat. Tapi difahamkan akan ada rundingan demi rundingan lagi yang akan direncanakan oleh beberapa pihak, termasuklah pihak daripada Mesir, Mekah Syarikat dan juga yang terlibat untuk pertukaran tebusan-tebusan. Jadi mungkin agak sikit reda pada ketika ini, tetapi perkembangan berkaitan dengan konflik di Palestin akan perlu kita terus bawakan, dan kita sebagai umat Islam, rakyat Malaysia terutamanya juga perlulah sentiasa berdoa dan berharaplah agar ini segera selesai kan. InsyaAllah. Teruskan berdoa. Mudah-mudahan doa kita pagi ini diangkat dan mendapat kemenangan bagi rakyat Palestin sendiri. Hari ini juga kita nak bincangkan satu topik yang menariklah dalam soal wang. Ini berkaitan dengan kawal belanja tanpa tunai. Itu kita akan bawakan sekejap sahaja lagi. Tetapi ini perkongsian inspirasi pagi Jumaat ini. Sebenarnya kita nak ambil iktibar, ambil pengalaman dan juga kisah ini seolah-olah kita gambarkan kehidupan individu ini sebagai mati hidup semula. Mendapat peluang kedua untuk meneruskan kehidupan. Kalau ini sebelum ini di sebalik tirai besi, ini dah dapat menjalani kehidupan bersama dengan keluarga. Rezeki orang kata. Betul, selepas 4 bulan Akta Pemansuhan Hukuman Mati 2023 telah pun dikuatkuasakan dan Mahkamah Persekutuan bersidang buat kali pertama pada 14 November lalu untuk akta ini. Salah seorang banduan telah pun dibebaskan, iaitu Wan Muhammad Azman Hassan berusia 50 tahun, dan kita nak bersama dengan mereka, bersama dengan ahli keluarganya juga untuk kita bercakap tentang
mungkin perasaannya dan juga apa sebenarnya yang bermain di fikiran setelah dibebaskan mendapat peluang kedua ini. Jadi kita nak bersama dengan Encik Wan Muhammad Azman Hassan, bekas banduan akhir, Encik Hassan Elias Wan Ali Abdullah, bapanya, dan juga Puan Aminah Uyuk, iaitu ibu yang berada bersama kita secara panggilan video. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Dan keluarga ini sebenarnya berada di Besut, Terengganu pagi ini. Dah sarapan ke belum? Alhamdulillah. Apa-apa kami nak ucapkan syukur Alhamdulillah di atas kepulangan anak ya. Mungkin ini berita yang paling gembira lah untuk keluarga Cik Hassan sendiri. Pertamanya kita nak tahu sedikit lah. Mungkin kalau boleh Cik Azman kongsikan bagaimana sebenarnya kisah bermula di tirai besi ini. Apakah mungkin kekilafan ataupun kesilapan yang dilakukan dulu? Cik Azman boleh dengar? Ya, boleh dengar. Boleh cerita tak sedikit macam mana mula di penjara dulu? Atas sebab apa? Atas sebab ni saya 9 hari. Okey. Dan menjalani hukuman selama 26 tahun kan? Atau 24 tahun? 24 tahun. 24 Okey, tahun. Kita berusia 26 tahun lah. Ya. Selepas mendapat keputusan untuk dibebaskan ni, mungkin perkara pertama yang difikirkan pada ketika itu, Encik Azman? Apa perasaan? Perasaan itu sangat gembira. Okey, nak tahu juga sewaktu disampaikan berita tentang pembebasan Cik Azman ni, sewaktu tu di mahkamah ke ataupun di penjara? Di mahkamah. Di mana? Di mahkamah ya, bagi tahu. Okey. Kemudian dibebaskanlah ya. Dan sekarang ni dah 2 minggu bersama dengan keluarga. Mungkin kita nak bersama dengan Pak Cik Hassan kita. Pak Cik Hassan, sebagai seorang bapa, ini satu keputusan yang sangat pastinya dihargai. Sangat mungkin pernah terbayang anak anda ataupun Azman ini akan diberikan peluang kedua sebegini untuk dibebaskan, Cik Hassan? Ya, saya sebagai ayah tidak pernah terbayang bebas dan sebegitu rasa amat gembira, amat rasa kata amat yang jadi gembira lah. Ya. Selama ini, selama 24 tahun dia ada di dalam tahanan, saya rasa tak menentu kehidupan saya ni mengenaikan. Sebab antara saya Pak Oriano, saya tidak ada pilih saya mana berat yang mana ini adalah sambung saja. Betul. Jadi apabila Pak Oriano, saya rasa amat terharu sangat. Itulah atas keluhan saya terhadap Rasa bersyukur sangat-sangat kan. Ini kira anugerah lah untuk keluarga ini. Baik. Kita nak tanya juga dengan Puan Aminah kan. Bila dah anak balik ke pangkuan keluarga, apa sebenarnya perkara pertama yang dilakukan bersama? Mungkin masak yang sedap-sedap untuk anak ke? Ya. Terima kasih kita saya. Terima kasih banyak. Cukup Alhamdulillah. Saya menonton cukup. Dan kita yang khusus ini. Dan sebab ni gampang kuat, semua keluarga ambil pindah. Syukur sangat. Alhamdulillah, syukur. Kita kamu ni, kamu ni pesan lebih tahu. betul. Jadi, saya pun menjadikan saya kembali ke pangkuan yang baik. Kerana kami bersatu dengan keluarga tadi. Ya. Okey. Kita nak kembali bersama dengan Cik Azman. Cik Azman, kalau boleh dengarkan kami, mungkin sekarang ini selepas dibebaskan, apa yang ingin dilakukan bersama dengan keluarga? Tak ada apa lah. Letak duduk rumah ni. Bagi Pak Cik Hassan sendiri kan, bagaimana sebenarnya melihat perubahan lah kan? Dah 20, orang kata 26 tahun. 24-nya. 24 tahun tak berjumpa.
dan sekarang ni kembali sebagai seorang insan yang baru, anak baru. Bagaimana lihat perubahan diri Azman tu sendiri, Pak Cik Hassan? Jadi semasa 2 minggu dah balik kat rumah ni, tak ada nampak sangat ada perubahan-perubahannya. Berbezanya antara beberapa hari lepas ni, saya nampak masih happy, masih bergembira, masih tidak ada apa perbezaan kalau kita nak apa-apa yang kita sangat. Ya. Cik Hassan, selepas 24 tahun ini, sekarang anak dah balik ke pangkuan ini, difahamkan mungkin ada pengajaran ataupun kesalahan tersebut dah dimaafkan. Kalau nak dikongsikan tentang perasaan sekarang ni sebagai seorang bapa melihat anak yang melakukan mungkin kesilapan, sekarang dah kembali mendapat peluang kedua, mungkin ada pengajaran yang ingin dikongsikan, Cik Hassan. Ya, jadi adalah pengajaran bagi saya. Ya. Sebab saya duduk di rumah di kampung sebagai beliau. Hiduplah sebagaimana dia ucap di semasa media yang terdahulu itu, dia boleh hafal Quran, dia boleh khatam Quran. Jadi saya sebagai ayah tak dapat apa Quran. Jadi saya cakap ni satu dia orang sama atas perbuatan dia dengan khatam Quran. Alhamdulillah. Ya. Puan Aminah, apa agaknya doa dan juga harapan Puan Aminah setelah Azman kembali bersama dengan keluarga? Ya, saya nak bersyukur anak mudah-mudahan dia balik panggilan kita semua. Syukur sangat saya gembira. Dan sedikitlah harapan daripada Azman sendiri kan, dah dapat kembali semula ke pangkuan keluarga. Apa agaknya yang Azman ingin lakukan bersama dengan keluarga, harapannya? Sempat nak di kamu. Baik, terima kasih kita nak ucapkan kepada ketiga-tiga ahli keluarga ni kan sudi bersama kami. Semoga ianya menjadi satu lembaran yang baru dalam kehidupan, dapat untuk bersama-samalah menjalani kehidupan yang baru kan, permulaan yang baru, peluang kedua ini, dan juga menjadi inspirasi kepada orang lain dalam melakukan kesilapan ini, sentiasa untuk kita menebus balik kesilapan kita tersebut kan. Betul. Ini juga satu iktibar lah kan, untuk mereka yang mungkin pernah melakukan kekilafan, tapi sekurang-kurangnya kita tahu ada kesempatan untuk kita jalani kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dan kita doakan yang baik-baik saja untuk Azman, Pak Cik Hassan dan juga Puan Aminah yang bersama kita pagi ini. Mudah-mudahan keluarga ini mendapat kebahagiaan yang berpanjangan, insya-Allah. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu dia berkenaan dengan kisah peluang kedua banduan yang dibebaskan oleh Mahkamah Persekutuan pada 14 November, Encik Wan Muhammad Azman Hassan. Okey, semoga menjadi manfaat jugalah kepada semua ya. Terutama kepada keluarga lah yang mungkin mendengarkan kisah mereka ni. Okey, kita nak berteriak seketika. Kejap lagi ni yang kita nak bawakan setiap hari Jumaat soal wang ni. Ini berkaitan dengan kawal belanja tanpa tunai ni, Rina. Iya, kalau kita fikirkan memanglah memudahkan kerana ada pelbagai platform pembayaran secara elektronik ini. Mudah. Tetapi ada juga kesukarannya. Kadang-kadang terlebih berbelanja. Saya kadang-kadang tak terkawal, tu yang masalah dia tu. Maksudnya kita ni kalau dengan cash, kita tahu berapa yang kita keluarkan, berapa yang kita akan spend, memang banyak itu ajalah. Tapi bila menggunakan tanpa tunai ni, kadang-kadang kita rasa macam top up je lah, masuk je lah. Ada lagi, tahu-tahu dah habis. Faham? Tu masalah tak terkawal tu. Kasut bola 20 pasang tu. Nanti kita akan bincangkan bersama dengan pakar, bukan dengan kami berdua sahaja. Anda kena terus bersama kami di Malaysia hari ini, okey? Selepas ini.
Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama kami di MHI. Pagi ini seperti yang kita wawarkan sebentar tadi. Dalam segmen Soal Wang hari ini, kita nak bincangkan berkenaan dengan kawal belanja tanpa tunai. Kita tahu bahawa anjakan teknologi digital hari ini telah membawa satu perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat kita. Kalau nak menyentuh tentang urusan transaksi kewangan ini, transaksi tanpa tunai dilihat memberikan banyak kelebihan kepada pengguna dan juga peniaga. Tetapi apa yang harus dibimbangi ketika ini, adakah dengan adanya medium sebegini mampu untuk kita mengawal perbelanjaan atau sebenarnya membebankan? Anda kalau ada sebarang kemusykilan ataupun persoalan, anda boleh ajukan ataupun layangkan di Facebook Malaysia hari ini. Kalau nak telefon boleh juga di talian 0377261603. Baik, sebelum kita nak berbincang lebih lanjut bersama dengan tetamu istimewa pada hari ini, saya nak bawakan dulu pemerhatian anda untuk kami kongsikan tentang pandangan penonton MHI berkenaan dengan topik ini. Silakan. Cashless, sistem pembayaran tanpa tunai sebagai satu langkah ke arah era digitalisasi. Di Malaysia, penggunaan tanpa tunai mula aktif sejak pandemik COVID-19 melanda pada tahun 2021. Berdasarkan satu kajian sikap pembayaran pengguna CPA Visa 2022, lebih 90% rakyat Malaysia telah biasa dengan sistem pembayaran tanpa sentuh. Kajian juga mendapati ada peningkatan sebanyak 56% yang dicatatkan pada tahun sebelumnya. Pengguna Gen Z dan Gen Y antara yang mendahului peratusan pengguna memilih transaksi tanpa tunai. Tetapi, antara tunai dan tanpa tunai, mana satu lebih menjadi pilihan dan kenapa? Ini jawapan mereka. Saya sebagai peniaga, saya rasa saya tak kisah kot sebab kita orang fleksibel lah. Mana yang lebih memudahkan customer. Kalau diorang prefer untuk pakai online payment, kita buat online payment. Kalau cash, kita pun okey cash je. Bagi saya, dua-dua tu saya prefer lah. Kalau kita ada cash, kita boleh guna cash. Kalau tak ada, kita boleh guna QR. Anda kata cash kita tak cukup kan? So dua-dua tu easy lah untuk kita. Kalau yang senang QR lah, rasa semua orang ada QR. Saya suka cashless sometimes. Tapi sekarang kadang saya nak cash juga. Sebab saya nak pecahkan duit besar tu supaya boleh pergi derma kat masjid ke senang atau nak pergi orang, biasa orang susah kan. Kadang-kadang orang tak ada QR code. So kita still kena ada cash lah. Dua-dua boleh. Cash pun boleh, cashless pun boleh. Kenapa? Sebab selalu cash orang yang macam old school macam saya ni akan pergi withdraw card, kita memang perlukan duit. Yang apa tu yang sekarang generasi sekarang ni dia orang memang suka cashless. So nak bayar cashless, dia orang tak perlu pakai duit. Dia orang tak perlu nak bawa duit. Cashless. Sebab kadang cash dia susahkan sikit lah. Letak satu tempat dan dia terabur sikit kan. So cashless is a bit easy accessible lah. Choice easy lah sebab kalau kad pun okey. Sekarang ni lebih suka kepada cashless lah. Sebabnya dia senang, tak payah nak bawa cash banyak-banyak, tak payah risau kan. Guna QR ke ataupun online je transfer. Dua-dua pakcik terima. Customer bila beli tu kalau dia tak nak bayar, kalau dia tak ada duit cash, dia bayar di QR. Dua-dua pakcik terima lah. Yang penting pakcik dapat income lah masuk lah. Rata-rata pengguna lebih selesa menggunakan kedua-dua platform pembayaran ini. Menuju ke era globalisasi, pastinya e-tunai menjadi keutamaan. Namun persoalannya, bagaimanakah seseorang individu itu mengawal perbelanjaan tanpa tunai kerana tidak nampak dengan mata kasar jumlah wang fizikal yang dikeluarkan. Okey, ini dia kita nak bawakan kawal belanja tanpa tunai. Kita dah dengarkan pandangan penonton kita. Saya juga nak raikan tetamu di studio pagi ini bersama dengan Cik Rafiq Hidayat Muhammad Ramli, Timbalan Presiden 1 Persatuan Perancang Kewangan Malaysia FPAM. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana jemput saya. Terima kasih kembali. Baik, kita dah dengarkan sedikit laporan dan juga pemahaman penonton kita berkenaan dengan apa yang mereka inginkan dan memudahkan mereka. Ada yang kata dua-dua platform pun boleh, ada yang memilih untuk
transaksi tanpa tunai. Saya nak ambil satu statistik ataupun kenyataan yang dikeluarkan berkenaan dengan 7 daripada 10 individu di Malaysia yang sebenarnya memilih platform pembayaran transaksi tanpa tunai ini. Kalau kita lihat, ia membawakan kepada jumlah majoriti yang besar yang memilih transaksi ini, Cik Rafiq. Dan ini menunjukkan ada perubahan dalam urus niaga jual beli dan juga bagaimana platform ini menjadi keutamaan ketika ini. Soalannya, adakah sebenarnya ini satu petanda yang positif untuk kita sebagai rakyat Malaysia bersedia sebagai cashless society ataupun masyarakat tanpa tunai? Okey, seperti yang kita dengar tadi dalam rakaman tadi, salah satu sebab kerana masyarakat kita berubah kepada tanpa tunai adalah disebabkan pandemik COVID-19. Betul. Kerana kita nak kurangkan kontak. Sentuhan. Jadi disebabkan itu kita menggunakan teknologi untuk membuat transaksi. Okey, tapi sebelum saya nak pergi kepada tanpa tunai, kita pergi pada definisi dia dulu. So tanpa tunai ni maksudnya kita tak guna duit tunai lah. Tapi dia bukan saja e-wallet. Dia termasuk pembayaran atas talian, termasuk kad kredit, kad debit dan sebagainya. Sebab saya semalam bila saya dapat poster, saya ada share juga dekat saya punya laman Facebook. Okey. Dan ada juga yang tanya, ni pasal e-wallet sahaja ke? So saya kena lakukan pencerahan dululah yang dia termasuk kad kredit, kad debit dan pembayaran atas talian, bukan saja e-wallet. Okey, pada pandangan saya ini adalah benda yang bagus kerana dia memudahkan. Tanpa tunai ni ada dia punya manfaatnya yang tersendiri. Salah satunya adalah kalau kita guna tanpa tunai macam e-wallet, kad kredit semua, kita boleh tahu transaksi kita. Kalau tadi macam Hanif cakap pasal kita guna tunai. Jadi kita bawa keluar duit, kita tahu okey, habis duit tu habislah, kita kena pergi ATM untuk bawa keluar lagi. Betul. Tapi tanpa tunai ni semua ada rekod. Jadi kita tahu kat mana kita belanja. Jadi kalau kita nak buat analisa, saya sebagai seorang perancang kewangan, so bila saya nak jumpa saya punya customer atau klien, saya boleh tengok dia punya pola perbelanjaan. Saya tak boleh tahu macam dia belanja sampai beli 20 kasut bola ke dan sebagainya kan. Ataupun ke mana dia pergi. Kerana bila kita cakap pasal pengurusan kewangan ni, kita kena belanja lebih kurang daripada pendapatan yang kita ada. Kalau tak, kita akan mula berhutang. Secara amnya saya rasa benda tu adalah bagus kerana benda-benda yang saya cakap tadi, tapi ada juga benda-benda yang kita kena ambil kira bila kita nak pergi kepada tanpa tunai ni. Okey, perkara yang perlu kita ambil kira. Ini sesuatu yang menarik untuk kita bincangkan. Kalau tadi pun Cik Rafiq ada menyentuh tentang pola perbelanjaan. Saya percaya bila ia memudahkan, kadang-kadang ada juga dalam kalangan kita yang tak tahu pun dan tidak ambil tahu berkenaan dengan pola perbelanjaannya. Sebab dah biasa memudahkan cara, kita main tekan saja kan. Dan yang pastinya juga kita nak tahu dari segi manfaat ini kita nampak dengan jelas. Tetapi apa pula kesannya? Dan adakah ia memberi impak kepada pengguna ataupun juga kepada peniaga? Okey. Untuk saya daripada segi pengguna, kita dapat tengok daripada pola perbelanjaan tadi. Kita dapat dia membantu kita untuk mengawal kalau kita tengok kita punya perbelanjaan lah. Tapi kalau kita tengok, kita tak kawal juga, betul tak? Okey, tapi dia sama macam penggunaan kad kredit. Kad kredit tu mudah sebab kita hanya perlu tekan. Tengok bila nanti akhir bulan dapat bil, alamak macam mana nak bayar. Untuk penggunaan e-wallet contohnya. So benda tu mudah juga kan, kita hanya scan. Bila habis, either kita top up secara manual ataupun kita top up secara automatik. Untuk saya nak bagi nasihat, kalau boleh kita fokus pada top up secara manual. Kalau boleh jangan buat yang automatik. Itu bahaya juga. Itu bahaya juga sebab takut kita asyik berbelanja tanpa kawalan. Tanpa kawalan, especially yang linkkan e-wallet dia dengan kredit kad. Dengan kad kredit. Itu amat berbahaya kan. Tapi pada masa sama, kalau kita ada e-wallet ni semua, isunya juga adalah mungkin kena scam ataupun kecurian identiti. Tetap ada risiko. Tetap ada risiko. Kalau kita letak duit yang banyak dalam tu ataupun kita link dengan akaun simpanan kita, kita link dengan kad kredit kita, mungkin kita akan ada masalah lah bila orang curi identiti kita ataupun orang hack. Macam sekarang ni ada Telegram punya scam yang tengah berleluasa kan.
So benda-benda ni akan terjadi. So kalau boleh kita jangan linkkan secara terus. Saya tahu dengan nak mudah kita memang linkkan. Kalau tidak setiap kali kita nak kena dapat TAC-nya, nak kena linkkan balik, nak kena transfer dan sebagainya. So banyak orang akan link secara automatik. So benda ni adalah ada isu security-nya tersendiri. Tapi itu daripada segi pengguna lah. Pengguna senang. Selain daripada itu, pengguna memang bila guna QR code, guna tanpa tunai ni senang. Kita tak payah pergi ATM untuk bawa keluar duit. Kan? So tetapi untuk pengguna juga bila tanpa tunai, tadi saya ada seorang tu cakap, saya still nak tunai untuk nak derma. Baguslah dia nak derma. Tapi macam saya, salah satu kenapa saya nak ada duit tunai, satu senang nak kawal, dua macam nak bagi duit anak sekolah. Sebab budak-budak tak boleh ada akaun tanpa tunai lagi. E-wallet ataupun kad kredit semua dia tak boleh ada lagi. Sebab pernah jadi dekat anak saya, mak saya minta dia pergi kedai untuk beli benda. Bila dia pergi situ, dia ada e-wallet saja dengan kad kredit punya terminal. Dia tak terima tunai. So dia kena balik. Dia kena balik bagi tahu dekat mak tok dia tak boleh. Kan? Itu satulah kelemahan itu dia satu kalau kita lihat. Satu kelemahan dia. Baik, Cik Rafiq. Sebenarnya perbincangan kita ini menarik perhatian rakan setugas saya. Tiba-tiba katanya ada persoalan nak diajukan. Betul. Silakan ni. Ada persoalan dan juga pandangan bukan pasal kasut bola Bukan sebab kita dah tutup yang kasut bola tu tadi sebab memang dah beli tak boleh buat apa dah. Cik Rafiq cakap tentang pengguna, ramai pengguna yang memberikan komen kepada kita di Facebook Live MShare TV3. Antaranya Amin Nuruddin cakap cashless memang memudahkan urusan, kadang ada nilai sen-sen kecil tu tak perlu susah-susah lah untuk kita bayar. Tapi memang betul bila guna kaedah e-wallet ni akan buat kita ketagih berbelanja sebab kita akan rasa macam seolah ada kuasa membeli guna phone dan juga barcode je. Dan Mak Eton ni dia sambutlah apa yang Cik Rafiq cakap tadi tentang penggunaan duit cash ni juga. Keperluan atau kehendak fikirkan terpulang pada diri sendiri, macam bagi mak cash, pasal tak pandai tapi jangan bawa banyak yang perlu je. Dan Zahid cakap apps cashless ni tapi kena guna internet dan juga telefon. Kalau duit guna duit kertas dan shilling sahaja. Lagi senang, fikir-fikirkanlah katanya sebegitu. Okey, berdasarkan kepada apa perkongsian penonton kita di Facebook tadi, mungkin kita juga melihat apa yang kita bincangkan tadilah, antara kelemahannya, antara risiko yang perlu kita lihat sedalam-dalamnya. Tetapi menyentuh kalau kita lihat ada banyak platform berkenaan dengan pembayaran secara elektronik ini, Cik Rafiq, pastinya juga terfikir di fikiran kita, adakah ianya dilihat sebagai salah satu medium yang efisien dan juga cost efektif? Okey. Saya rasa untuk pengguna ia adalah kos yang efisien. Kerana sebagai pengguna kita tak keluarkan apa kos tambahan bila kita menggunakan cara pembayaran atau tanpa tunai. Tetapi untuk peniaga ada kos tambahan. Mungkin ramai orang tak tahu bila kita guna kad kredit, kita bayar, peniaga akan di-charge oleh bank ataupun Visa atau Mastercard. Ada charge mungkin 1%, 2%, 3% bergantung kepada kita punya agreement. E-wallet pun sama. So peniaga ada charge tambahan. Jadi benda ni mungkin akan menyebabkan peniaga akan naikkan harga dia untuk cover kos yang charge yang dia dikenakan tu. Tapi pada masa saya cakap awal tadi, efisien juga untuk peniaga kerana sekarang dia dah ada statement, dia dah tahu dah duit masuk keluar dan ketirisan pendapatan tu akan kurang. Macam kalau kita bagi tunai, ada orang mungkin boleh ambil, pekerja boleh ambil dan sebagainya. Tapi kalau kita guna e-wallet, susah sikitlah. Okey. Cik Rafiq, yang kita nak timbulkan di sini, kalau kita mempunyai mungkin satu medium sahaja pembayaran secara elektronik ini, itu mudah untuk kita kawal perbelanjaan kita. Tetapi bayangkan jika seseorang individu ini ada lebih daripada 2 ataupun 3 dengan e-walletnya, dengan kad tanpa sentuhnya, dengan pembayaran QR code-nya, dan bagaimana sebenarnya daripada sudut ini kita nak kawal perbelanjaan di setiap platform ini kerana kita tidak mahu dibebani hutang selepas itu. Okey, sebagai seorang perancang kewangan, apa yang saya akan nasihatkan, kita kena ada kita punya bajet. Okey, bajet ni kita kena buat secara tahunan dan kita uruskan secara bulanan. Okey, kita kenal pasti berapa banyak duit yang masuk dan berapa banyak duit yang keluar. Ramai orang dia tak faham pasal benda ni. Bajet ni sebenarnya mudah saja. Okey, kalau duit kita masuk 5,000, kita kena pastikan duit tu keluar kurang daripada 5,000.
Okey, so tak kisah kita nak guna berapa banyak medium perbelanjaan pun. So asalkan kita boleh ikut bajet tu. Okey, so contohnya ini adalah bajet yang kita gunakan untuk belanja selepas kita tolak komitmen-komitmen macam hutang yang kita kena bayar, semua duit kita nak bagi kat mak bapak, duit sekolah anak-anak semua. Okey, ni duit untuk kita nak berbelanja untuk harian semua. Okey. So kalau kita dah kena pasti kita punya bajet, kan? Kita duit yang lain semua tu terus kita letakkan ke tepi. Kita terus masukkan dalam akaun pelaburan, ke akaun simpanan dan sebagainya. Jadi dengan itu kita dapat mengawal kita punya perbelanjaan. Itu benda antara benda paling basic yang kita perlu buat untuk uruskan. Tapi yang sedihnya ramai orang tak buat benda tu. Okey. Baik. Di akhir-akhir perbincangan ini, mungkin kita juga boleh memberi kesedaran sebab Cik Rafiq dah sentuh tadi. Mungkin ramai yang tak buat begitu, kan? Bagaimana kita nak wujudkan kesedaran dalam kalangan pengguna, penonton MSI pagi ini untuk mereka dapat ilmu lah bagaimana cara untuk mengawal perbelanjaan ini melalui pembayaran ataupun transaksi tanpa tunai ini. Ilmu dan juga kesedaran itu. Macam saya cakap. So, bila kita guna tambah tunai ini, salah satu kelebihan dia ialah kita dapat tengok balik kita punya transaksi. Jadi bila kita gabungkan dengan kita punya persediaan bajet yang tadi tu, jadi okey, kita dah tahu okey banyak ni kita boleh belanja tiap-tiap bulan dan kita kawal, kita tengok okey, so kita belanja 1,000, kita ada kita tengok betul tak transaksi kita 1,000, pergi ke mana semua. Dan kalau kita masih menghadapi masalah dan kita kena tengok balik macam kenapa kita belanja macam ni? Apa menyebabkan kita belanja sebegini ni? Kalau kita masih tak boleh nak kawal, dan kita cari orang yang boleh bantu kita kawal. Contoh macam perancang kewangan yang berlesen supaya dia boleh bagi nasihat untuk ni. Tapi kalau siapa-siapa nak tahu di mana dia nak cari perancang kewangan yang berlesen, dia boleh pergi laman web smartfinance.com. So di situ dia boleh tengok semua yang berlesen lah. Okey, baik. Terima kasih. Saya kira hari ini secara lengkapnya kita faham walaupun kita ada pelbagai medium pembayaran secara elektronik ini, dia sebenarnya bergantung kepada disiplin diri kita sendiri untuk kita kawal perbelanjaan kita. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Cik Rafiq Hidayat Muhammad Ramli, Timbalan Presiden 1 Persatuan Perancang Kewangan Malaysia FPAM. Sekarang ini saya nak bawakan pemerhatian anda bersama dengan rakan setugas saya Hanif yang dah tak sabar nak berkongsi tentang kadar pertukaran mata wang asing. Ya, Dok Yani. Sabar je. Rena, handphone ada bateri kan? Apa semua kan? Cukup kan? Nanti Cik Rafiq kita minum, kita gunakan tanpa tunai. Boleh. Tak ada masalah. Yang penting ada handphone, ada bakinya dan cukuplah untuk kita lakukan transaksi tersebut. Okey, kita nak tambah sedikit kepada anda yang mungkin ingin keluar negara atas sebab peribadi, percutian, bekerja dan sebagainya. Ini kadar pertukaran wang asing sebagai indikator kepada kekukuhan wang ringgit kita. Ini pertukaran kepada 5 mata wang utama. $1 USD bersama dengan 4.67 seperti yang anda saksikan pada ketika ini. Ada peningkatan juga $1 Singapura bersama dengan 3.49 ringgit, RM100 Indonesia 0.03, 100 Baht Thai bersama dengan 13.24 dan juga 100 Japanese Yen bersama dengan 3.16. Semakin kukuh hendaknya dan kita harapkan agar ringgit boleh terus bersaing di pasaran mata wang antarabangsa. Okey, kita nak berhenti seketika. Selepas ni banyak lagi perkongsian dan juga perkembangan kami nak bawakan kepada anda. Terus bersama kami di Malaysia hari ini. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Banyak perkongsian kami nak bawakan, tapi saya mulakan dengan perkongsian ini berkaitan dengan dana pengurusan dan penambahbaikan Masjid Nur Muhammad Kompleks Islam Darul Faizin, KIDAF ya, dan kita nak bersama dengan duta dan jurucakapnya untuk Kompleks Islam Darul Faizin, walaupun berada dalam kereta tidak menghalang untuk bersama dengan kita pada pagi ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Bakhtiar Fitri. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar sihat semuanya? Alhamdulillah sihat. Ustaz sihat ya? Alhamdulillah sihat. Baik. Ada kesempatan masa sekejap lagi. Okey Ustaz, sementara kita ada kesempatan ni, mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu pengenalan dan latar belakang mengenai kumpulan pendidikan Darul Faizin dan juga penambahbaikan Masjid Nur Muhammad KIDAF ini Ustaz. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat semua penonton setia MSI TV3 pada hari ini. Yang pada saya kan sebenarnya kita ni bukan berkebetulan bertemu ni. Tetapi Allah merancang kita berinfak, berwakaf pada pagi ini sebenarnya. Untuk Allah hantar malaikat mendoakan, ya Allah,
engkau gantikanlah infak orang yang memberi ganjaran ataupun memberi wakaf kepada kami ini dengan ganjaran yang lebih baik. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita pergi jauh lagi, insya-Allah tuan-tuan dan puan, sambil-sambil dengar kita punya live ni, jangan lupa berinfak bersama dengan kami. Jangan lupa ambil gambar di skrin TV, ada gambar nombor akaun dan juga ada hotline di sana. Ambil gambar dekat sana, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, saya menyampaikan salam Al-Fadhil Ustaz Jafri Bukan Mahmudi, kekanda kami yang merupakan pengasas KIDAF yang sekarang berada di luar negara untuk misi kemanusiaan di Jordan sekarang ni. Atau ada gambar tu ya, tuan-tuan dan puan, saya nak bagi maklum gini saja. Saya dah beberapa kali ke KIDAF sebenarnya. Subhanallah, tempat sangat cantik, selesa, ramai anak belajar dekat sana kan. Dan alhamdulillah dah lebih kurang 11 tahun ke 13 tahun sebenarnya kita dah beroperasi, sebenarnya lama dah, dan ramai dah dapat manfaat. Dan hari ini kami nak membaik pulih. Hari tu masa kami datang hari tu kan, tengah-tengah program jatuh dia punya shilling dekat dia punya push dia hari tu kan. Kemudian rumah-rumah ibu ataupun wanita-wanita yang belajar dekat sana pun sedang dibina, asrama lelaki dibina, masjid dibesarkan. Kenapa tuan-tuan dan puan? Sebab kat sana ramai orang datang belajar. Termasuk anak-anak tahfiz satu Malaysia datang, termasuk juga ayah-ayah ataupun ibu-ibu yang ada rumah warga tua di sana. Dan untuk makluman semua, KIDAF ni tuan-tuan dan puan-puan, walaupun terletak di bahagian utara, bukan milik orang utara semata-mata, milik seluruh rakyat Malaysia. Di situlah Al-Fadhil Ustaz Jafri buat ceramah program-program di sana, disiarkan di seluruh dunia, di seluruh tanah air. Bila kita kata program ini di atas talian, maknanya satu dunia boleh menonton. Sebab itulah kami memohon kepada semua agar tuan-tuan membantu kami untuk nak membaik pulih, nak membesarkan, nak mengelokkan lagi KIDAF, Kompleks Islam Darul Faizin. Kalau tuan-tuan perasan dekat kita punya skrin tu tadi, kos kita memerlukan lebih kurang 5 juta ringgit. Tapi alhamdulillah, kita ni dah terkumpul 1.7 juta ringgit, berbaki 3.3 juta ringgit. Sebenarnya kan kalau 3.3 juta ringgit ni, daripada seluruh rakyat Malaysia ni, kita ada 33 juta orang. Yang menonton dengan MSI ni mungkin 1 juta orang pada hari ni. Tapi kalau seorang boleh berwakaf sebanyak RM500, kita cuma memerlukan lebih kurang RM6,600 per wakaf sahaja untuk nak mengumpulkan 3.3 juta ringgit sebenarnya. Tak banyak pun. Dan orang yang berwakaf bersama dengan kami, apa yang Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabri ba'da mautih. Ada 7 pahala ini mengalir masuk ke lubang kubur selepas kematian, antaranya aubana masjidan, sesiapa yang membina masjid. Kita di KIDAF kita bina masjid. Nabi kata siapa yang infak untuk membina masjid, Allah akan mengalirkan pahala buatnya di dalam kubur selepas kematian. Ini namanya pencen kubur. Subhanallah. Ada orang ni sibuk dengan pencen selepas dia bekerja kan. Ada pencen, betul lah kan. Nak juga ada pencen. Tapi rupa-rupanya Allah sediakan buat kita pencen selepas kematian yang mengalir pahala masuk ke dalam kubur, antaranya dengan berwakaf bersama dengan masjid. Apatah lagi dengan Masjid Muhammad di KIDAF ini. Tuan-tuan dan puan ya. Tuan-tuan dan puan, kalaulah dapat pula wakaf atas nama mak ayah pula. Mak ayah pula dapat pencen kubur. Subhanallah, ada dengan mak ayah sewaktu di hidup. Apa kata kita berbakti untuk mak ayah selepas kematian? Bagaimana caranya? Wakaf atas nama mak ayah. RM500 hari ini share dengan adik-beradik. Abang Long bagi 100, Kak Ngah bagi 100, dapatlah campur-campur semua adik-beradik dapat 500. Bagi terus RM500 kepada kami, dapat 6,600 orang. 6,600 orang dapat pencen kubur. Kalau tak dapat nak bayar sekaligus pun tak apa. Boleh buat ansuran masing-masing. Sebulan 100 atas nama mak ayah, 5 bulan terkumpullah RM500 ataupun apa-apa jumlah sekalipun, kami menerima dengan hati terbuka. Tuan-tuan dan puan, nampak tadi kan video bagaimana besarnya KIDAF ini, Kompleks Darul Faizin, bagaimana indahnya, bagaimana programnya. Bila dah terbina nanti kami jemput pada semua untuk sama-sama hadir kat sana. Event baru-baru ni pun saya pergi untuk Majlis Maulid Akbar kita buat di KIDAF. Subhanallah, tuan-tuan gurunya datang, beribu orang datang kat sana. Nak ceritanya KIDAF ini dimanfaatkan lebih daripada 20,000 penduduk sekitar. Maknanya kita menyempurnakan hajat lebih 20,000 penduduk sekitar. Nabi kata, siapa yang menyempurnakan hajat saudaranya di dunia, aku menanti orang ini di Al-Mizan, tempat timbang dosa pahalanya. Kalau berat timbangan pahala beruntung. Kalau ringan timbangan pahala aku beratkan, kata Nabi. Untuk siapa Nabi beratkan? Untuk orang yang menyempurnakan hajat orang lain.
tuan-tuan berwakaf bersama dengan kami. Tuan-tuan telah menyempurnakan hajat lebih 20,000 penduduk sekitar. Kalau satu hajat penduduk pun, Nabi tunggu kita di Al-Mizan untuk diberatkan timbangan pahala. Bayangkan kalau 20,000 orang lebih, berbanyak agak-agak syafaat kita miliki. Apatah lagi saya sebut apa tadi? Kita buat atas nama mak ayah kita. So kami berdoa di Kedah agar Allah Ta'ala gantikan infak tuan-tuan dengan ganjaran yang lebih baik. Dan mudah-mudahan berbahagia di akhirat. Doakan kami insya-Allah. Kami kuat untuk kami meneruskan usaha membangunkan ummah dan menyampaikan ilmu dakwah kepada semua insya-Allah, mudah-mudahan. Amin, insya-Allah. Itu juga doa kami hari Jumaat ni Ustaz, semoga dipermudah segala urusan. Amin. Terima kasih atas pencerahannya Ustaz, semoga berjaya ya. Amin. Mudah-mudahan insya-Allah doakan kami insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu dia Ustaz Bakhtiar Fitri, UBF, Duta dan Jurucakap Kompleks Islam Darul Faizin, berbicara berkenaan dengan dana pengurusan dan penambahbaikan Masjid Nur Muhammad, Kompleks Islam Darul Faizin ataupun KIDAF. Baru saja selesai tadi. Jadi kepada anda yang ingin menderma bersama-sama memberikan sumbangan, boleh juga ke maklumat yang telah pun kami berikan sebentar tadi. Okey, kita berhenti seketika. Selepas ini Rina ada lagi perkongsian yang akan bawakan bersama dengan anda. Ini Malaysia hari ini. Kembali lagi bersama kami di MHI. Kita nak bercerita tentang pencarian dana pembinaan masjid. Tak lain tak bukan kita bersama dengan Ustazah Nur Hidayah Muhammad Kamil, pendakwah bebas kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustazah, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi, sihat alhamdulillah. Okey, baik. Ini ada juga berkaitan dengan topik perbincangan kita pada pagi ini. Ini berkaitan kaedah tunai ataupun tanpa tunai. Yang mana satu yang memberi manfaat, Ustazah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton MHI pada pagi ini. Kalau kita katakan tentang tadi kita dah dengar banyak kan tentang kelebihan manfaat berkaitan tentang cashless atau tanpa tunai ataupun transaksi atas talian untuk kehidupan seharian kita. Tapi bukan itu sahaja sebenarnya, kerana manfaatnya lebih banyak lagi. Kerana apa? Kerana kita boleh dapat macam-macam lagi kelebihan. Bagaimana bagi Nabi sebutkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Mesti tertanya kan macam mana kita nak gunakan tanpa tunai cashless ataupun transaksi online ini untuk beri manfaat? Ya, dengan sedekah, wakaf dan infak secara atas talian. Jadi jom para penonton MHI pada pagi ini kita nak sama-sama menyeru dengan rendah hati kepada semuanya untuk sama-sama kita menyumbang kepada dana pembangunan Masjid Sarjana KLIA yang tertera seperti di kaca TV. Maklumat yang tertera boleh sama-sama kita ambil supaya dapat kita sama-sama menyumbang kepada 20 juta ringgit Malaysia kepada dana pembangunan masjid ini. Para penonton, masjid ini perlu disegerakan pembinaannya kerana pertama, masjid yang terdekat tidak lagi dapat menampung jumlah kepadatan penduduk yang semakin bertambah. Dan yang kedua, masjid ini juga perlu untuk dibangunkan dengan kadar yang segera kerana masjid yang terdekat jaraknya 10 km bersamaan dengan 20 hingga ke 30 minit jarak perjalanan. Bayangkan orang ataupun masyarakat setempat terpaksa melalui perkara ini setiap hari untuk melaksanakan solat fardu 5 waktu ataupun solat Jumaat. Dan bayangkan kalau kita pula berada di tempat mereka. Kerana itu jom sama-sama kita nak jadi seperti yang Nabi sebutkan tadi, sebaik-baik manusia adalah dengan memberi manfaat kepada orang lain. Moga-moga dengan transaksi tanpa tunai ini ataupun transaksi atas talian, kita dapat wakaf, sedekah dan infak kepada pembangunan masjid ini. Dan masjid ini akhirnya dapat memberi dan pulangan fasiliti yang menarik kepada masyarakat. Antaranya apa? Adanya kemudahan perpustakaan, bilik seminar, bilik tetamu dan juga kemudahan untuk musafir. Antaranya tandas yang dilengkapi dengan bilik mandi. Dan juga masjid ini kedudukannya sangat strategik yang mana di laluan KLIA. Dan oleh itu bukan saja masyarakat setempat dapat kita kata fasiliti menarik ini, tapi orang awam dan juga orang yang musafir juga boleh sama-sama dapat kita kata kelebihan daripada pembangunan masjid ini. Jadi jom sama-sama kita nak menyeru kepada semua penonton MHI, sekiranya yang menonton bersama kami pada hari Jumaat yang penuh barakah ini mungkin 2 juta orang penonton, maka jom sama-sama kita lakukan ni kan transaksi atas talian ataupun cashless tanpa tunai dengan infak, wakaf, sedekah ini. Moga-moga dengan apa yang kita sumbangkan, pembinaan masjid ini berkekalan dan 20 juta ringgit Malaysia yang diimpikan dan dapat direalisasikan dengan kadar segera, dan insya-Allah pembangunan masjid ini dapat disegerakan. Jadi jom sama-sama kita menyeru kepada semua penonton untuk sama-sama mengambil peluang dan ruang ini dapat kita menyumbang kepada pembangunan Masjid Sarjana KLIA insya-Allah.
InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan tambah-tambah pula hari Jumaat kan Ustazah kan, digandakan, dilipat gandakan pahala pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kita nak ucapkan Ustazah Nur Hidayah Muhammad Kamil, pendakwa bebas yang bercerita berkongsi berkenaan dengan pencarian dana pembinaan masjid. Terus kepada rakan tugas saya Hanif, silakan. Okey, baik, kita nak tutup dah siaran pada hari ini tapi sebelum tu kita nak kongsikan kepada anda beberapa perkembangan yang berlaku dalam dan juga luar negara di Dadak Akhbar. Saya nak mulakan di NST ni, saya nak sahut daripada topik perbincangan kita berkaitan dengan hidup ataupun perbelanjaan tanpa tunai ini turut dimuatkan di NST ke depannya. Economist worry about RM100 e-wallet credit. Kita tahu ada insentif daripada pihak kerajaan berkaitan dengan RM100 e-wallet yang akan dikreditkan kepada kita. Tapi menurut pakar ekonomi mengatakan bahawa mungkin ini bakal menjadi kepada satu lagi perkara yang membawa kepada inflasi, kerana katanya dengan memberikan RM100 kepada keluarga-keluarga yang terlibat bukan ingin membantu tapi ingin membuat mereka ini sign up kepada program-program yang diperlukan ataupun aplikasi yang ada, dan ini perlu dijawab dengan baik jugalah oleh pihak kerajaan sebenarnya kenapa polisi untuk terus membelikan RM100 e-wallet kredit ini diteruskan. Okey, ini di NST. Baik, kita juga ada perkongsian di Berita Harian berkenaan dengan 3 mekanisme reformasi gaji pekerja. Dasar gaji progresif yang akan diperkenalkan kerajaan secara rintis mulai Jun tahun depan akan mereformasikan struktur gaji pekerja melalui 3 mekanisme utama, iaitu syarat penyertaan, cadangan kenaikan gaji tahunan serta insentif mengikut kadar dan kumpulan pekerja. Di mana mekanisme yang berteraskan sasaran gaji lebih tinggi untuk pekerja di negara ini akan menjadi pelengkap kepada dasar gaji minimum dan sistem upah yang dikaitkan dengan produktiviti POWS. Ini adalah insentif kerajaan jugalah untuk mewujudkan pasaran bakat yang lebih rancak dan juga ada insentif tunai yang ingin diberikan. Okey, Rina boleh bermain alat muzik? Dulu saya mahir bermain gitar. Serius ah? Tak tahu. Waktu zaman universiti, tak tahu kan? Boleh. Isnin ni boleh cakap juga di Malaysia ni sebab kita nak bawakan kepada anda antara bakat pemuzik yang luar biasa. Ini sesuatu yang istimewa kami nak bawakan minggu hadapan. Jadi terus saksikan Naimi Syai setiap Isnin hingga Jumaat, juga stream HD secara langsung ditonton. Awak nak suruh saya belanja kan? Saya tahu, tak apa. Jangan lupa tau. InsyaAllah hari Jumaat. Kafe kita boleh tau. Boleh, tak ada masalah. Hari Jumaat ni pahala. Jumpa lagi. Jaga diri, senyum selalu. Assalamualaikum. Bye. Main gitar sikit. Boleh, tak ada masalah. There were a lot of bombings around us. One of them was about 150 meters from my house.